أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati dan dimuliakan, kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat disangkal lagi, melainkan oleh mereka yang memang memusuhi baginda dari awal hingga ke akhirnya. Kebenaran baginda terselah dalam berbagai bentuk dan rupa. Salah satunya ialah Allah Subhanahu wa taala telah mengisytiharkan kedatangan baginda sebelum baginda diutus, malah sebelum baginda dilahirkan lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin." Yang bermaksud orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum ini, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini merupakan satu penegasan daripada Allah tentang kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah hebat kebesaran baginda, sehingga sebelum baginda datang, ahli kitab, iaitu orang-orang sebelum kita yang dikurniakan dengan kitab, mereka telah diberitahu tentang Nabi Muhammad, tentang nama baginda, tentang sifat-sifat baginda, dan begitulah seterusnya, sehingga Allah mengatakan bahawa mereka mengenali baginda sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tuan-tuan yang dihormati dan dimuliakan, kita yang mempunyai anak, agaknya bagaimana kita mengenali anak kita? Sudah pasti anak kita mengenalinya secara mendetil. Kita tahu namanya, perangainya, tidak tanduknya, kesukaannya, kelemahannya, kekuatannya, dan begitulah seterusnya secara mendetil. Begitulah analogi yang Allah berikan terhadap ahli kitab. Mereka mengenali Nabi Muhammad secara mendetil. Sekaligus ketika baginda diutus, diharapkan mereka terus mengenali baginda dan beriman dengan baginda. Tetapi sebaliknya yang berlaku, kecuali di kalangan segelintir ahli kitab dari kalangan Yahudi, contohnya di penjuru Madinatul Munawwarah, ada pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Sebab jelas dan terang bahawa kisah tentang Nabi telah disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Justru mereka terus tunduk, mereka terus insaf, dan seterusnya beriman dengan Nabi SAW. Sebagai contohnya Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, dan begitulah seterusnya. Mereka sedar dan mereka insaf dan mereka beriman. Pada hari ini ada tokoh-tokoh Islam yang dirangsang oleh ayat yang kita bacakan tadi. Sekaligus mereka mengkaji Bible, mengkaji kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum ini, walaupun mereka menyadari sebahagian daripada isi-isi kitab itu telah berubah, tetapi sebahagiannya masih original. Maka mereka mengkaji aspek-aspek yang masih original dan masih memang terdapat di dalamnya kenyataan-kenyataan yang menampakkan bahawa
Allah sebenarnya telah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW dengan penceritaan yang mendetail dan terdapat dalam kitab-kitab sebelum ini, sekaligus menampakkan tentang keagungan Nabi SAW. Kita ambil sebagai contoh, ada padri yang bernama George Anthony yang menjadi padri lebih kurang 10 tahun di kawasan Sri Lanka sana. Beliau telah memeluk Islam selepas beriman dengan Bible. Memeluk Islam sebab beliau menyadari kisah Muhammad telah terdapat dalam Bible yang dia baca dan dia kaji. Maka selepas mengkaji Bible, dia memeluk Islam sebab dia bertemu Muhammad dalam Bible-nya. Begitulah kebenaran surah Al-Baqarah ayat 146. Tuan-tuan hadirin sidang jemaat yang dihormati lagi dimuliakan, pada hari ini kita sudah beriman dengan Nabi SAW. Tetapi mereka yang beriman nampaknya bercelah. Umat yang beriman tidak merupakan contoh yang baik. Kita bercelamu, kita bertelakah, kita hidup dalam keadaan pancaroba. Anak-anak kita merupakan anak-anak tendera dan penuh tenggelam. Anak-anak yang tak boleh diharapkan untuk memimpin umat. Bapa-bapa juga tak boleh diharapkan untuk mendidik anak-anak, penuh dengan tembera dan tenggelam. Artinya umat pada hari ini telah menjadi umat yang bukan contoh. Nabi Muhammad SAW Rasul yang agung, pemimpin yang agung. Tiba-tiba umat pada hari ini menjadi tidak hebat, tidak agung. Sudah pasti ada punca dan ada sebabnya. Justru kita hendak mengubah segala-galanya. Tetapi itu kalimat yang begitu indah, tetapi penghayatannya tidak semudah itu dan tidak seindah itu. Kita boleh bercakap berdegar-degar tentang keindahan Islam, hanya berdegar-degar di atas mimbar, hanya berdegar-degar menyampaikan ceramah, tapi hakikatnya kita berlega-lega dalam kehinaan dan keterukan. Namun ada perkara yang perlu kita katakan untuk keinsafan dan kesedaran bersama. Satu perkara yang Allah sebutkan dengan jelas dan terang tentang Rasulullah SAW dan tentang mesej yang bagi kita bawa. Allah nyatakan dengan jelas dalam surah At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah memutuskan Rasulnya dengan dua perkara. Pertamanya dengan huda, dan yang keduanya dinil haq. Huda artinya petunjuk Allah, dinil haq artinya agama kebenaran, agar agama ini akan mengalahkan, akan mengatasi segala pemikiran dan juga agama yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang yang musyrik. Orang yang tidak suka, pedulikan mereka. Yang membenci Islam, pedulikan mereka. Islam akan tetap bersinar. Manusia suka ataupun manusia tidak suka tentangnya, pedulikan mereka. Allah akan sinarkan agama ini di pesaka yang paling tinggi. Maka jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, diutus oleh Allah. Allah menentukan kerasulan dan Allah juga menentukan kepimpinan baginda. Baginda pemimpin umat bukan dipilih berdasarkan demokrasi, tetapi dipilih oleh Allah sendiri. Dan Allah tidak meminta pendapat kita yang cetek ini. Allah kata kamu tidak layak memilih pemimpin bernama Rasul. Pemimpin yang rendah lagi kamu layak memilihnya.
pemimpin bernama Rasul, kamu tidak ada kelayakan untuk memilihnya. Aku sahaja yang memilihnya. Sebab Rasul ini pemimpin umat yang piawaiannya perlulah piawaian yang paling tinggi. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan untuk kroni, tidak pentingkan adik-beradik, tidak pentingkan banglo besar, kereta besar, Mercedes besar. Yang dia pentingkan Allah. Maka piawaian seperti itu kamu tak mampu pilih, aku saja yang mampu memilih. Maka itulah dia pemimpin yang bernama Al-Rasul. Kepimpinan mereka terlampau agung, syarat dan piawaiannya terlampau tinggi. Justru mereka bukan jalan-jalan insan. Maka Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu. Dialah Allah dan Allah sahaja yang memilih dan mengutus Rasulnya. Dan bila Allah mengutus Rasul, Allah mengutus ada tujuan, ada objektif, ada visi, ada wawasannya azza wa jalla. Maka Rasul diutus, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertamanya untuk membawa huda. Huda artinya petunjuk. Itulah yang kita perlukan pada hari ini. Kita perlukan petunjuk Allah. Mengapa kita bercelaru? Mungkin sebabnya kita tak kenal huda. Yang kita kata petunjuk itu petunjuk orang, petunjuk paklong, petunjuk tengah, bukan petunjuk Allah. Yang Allah utuskan Rasul bukan untuk mengajar petunjuk tengah, bukan untuk mengajar pandangan orang-orang tua, tetapi untuk mengajar huda. Kita tersilap kadang-kadang betua orang tua mengatasi huda, pandangan orang tua mengatasi huda, pandangan pemimpin mengatasi huda, pandangan golongan masyarakat tertentu mengatasi huda, pandangan parti mengatasi huda, pandangan pertubuhan mengatasi huda. Akhirnya kita diperbuda oleh sesiapa sahaja. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kita tegaskan lagi sekali, wallazi arsala rasulahu bil huda. Dia Allah mengutuskan rasulnya dengan huda. Kita hanya akan berada di atas petunjuk bila kita mengambil petunjuk Allah. Kita mencari petunjuk lain, kita bukan di atas petunjuk. Maka pada hari ini kita perlu belajar untuk mengenali huda. Di samping huda, kita nak mengenali dinil haq. Bukan sekadar agama, tetapi agama al-haq, agama yang benar. Bila gabungan kedua-dua ini kita kuasai dan kita hayati, akan terselahlah agama ini mengatasi agama-agama yang lain. Islam akan bersinar dan sinarannya mengatasi segala ideologi yang lain. Kita belum mampu menonjolkan kehebatan Islam sebab budaya belum melekat kepada kita. Seperti yang kita sebutkan tadi, pandangan ummah pun kadang-kadang menjadi lebih besar daripada budaya Allah. Budaya masyarakat, budaya bangsa, termasuk bangsa Melayu, kadang-kadang lebih utama daripada budaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita melihat dalam masyarakat perkara khurafat dan tahayul masih berleluasa. Benda yang bercanggah dengan akidah, dia pegang sekuat hatinya. Sambutan asing seperti Valentine's Day disambut terutama oleh anak-anak muda secara bersungguh-sungguh. Dia bukan dari Islam, dia ajaran yang bukan dari agama kita, dipegang sungguh-sungguh. Ditambah pula dengan ajaran sesat yang lain, dipegang sungguh-sungguh. Seolah-olahnya dia satu agama. Seperti Valentine's Day itu satu petunjuk agama. Seperti hukum Asyura itu satu petunjuk agama. Seperti anak dilahirkan kena pakai pendidik itu satu petunjuk agama.
kena pakai itu di lehernya, kena dilihat sesuatu di pinggangnya, seperti satu petunjuk agama. Petunjuk agama yang bukan petunjuk agama inilah yang bakal menghancurkan kita. Sebab itu Allah mengatakan, aku utusmu ini untuk tunjukkan huda aku punya, bukan kamu punya. Justru pada hari ini, itulah mesej yang tak kita pegang. A very simple message, but a very pertinent message. Satu message yang mudah, satu message yang tajam dan serius daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada huda Allah supaya kita tak tergoda, insya-Allah. Maka bagaimana kita mengenali huda Allah? Bukan huda nenek, bukan huda bangsa. Bagaimana? Sebab itu Nabi SAW merupakan insan paling penting di sini. Sebab petunjuk Allah salurkan melalui baginda alaihi salatu wassalam. Maka baginda bersabda, "Ta'kutikum amroy ma in tamassaktum bihima dan tadillu abada." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Andai kata kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka kita perlu kembali kepada Al-Quran. Sayang sekali umat di Malaysia ini, dia mendekati Al-Quran, tetapi mendekati Al-Quran sekadar mendekati huruf-hurufnya sahaja, tanpa memahami huruf. Kita mengajar tentang huruf, panjang pendek huruf, dengung tak dengung huruf, qalqalah tak qalqalah huruf, tapi tak pernah faham apa yang kita baca. Padahal kena faham, baru faham huda. Itu punca pertama kita tak faham huda. Sebab huda itu daripada Quran. Al-Quran sumber nombor satu petunjuk Allah. Tiba-tiba kita mendekati Al-Quran sekadar hurufnya sahaja, agak senang. Sudah nak mati, sudah bencet, masih belajar huruf Quran, masih tak kenal dengung Quran. Padahal bab dengung ini sepatutnya selesai sebelum balik, sebelum umur 15 tahun. Dah selesai bab tajwid, dah selesai bab harafat, tapi bencet baru nak belajar dengung. Sebab itu umat terbatas daripada Tuhan. Sebab sejak kecil dia tak kenal dan dia tak faham apa yang Allah mahu. Yang dia tahu apa yang orang mahu. Apa yang Allah mahu dia tak faham, sebab dia tak faham apa yang Allah kata. Ada perbezaan orang yang faham Islam dari sekadar perkataan manusia, dan yang faham Islam dari kefahamannya tentang wahyu Allah. Ada perbezaannya besar. Yang faham Islam bukan daripada kefahamannya berdasarkan Quran. Cara dia faham banyak yang salah, tapi dia tak sedar dia salah. Dia rasa dia benar. Tapi orang yang faham dari perantaraan wahyu, dia dapat perbetulkan kesilapannya dengan cepat dan pantas. Sebab wahyu itu huda. Maka huda itu cahaya, dengan cepat dan pantas dia melenyapkan yang batil yang ada pada lidahnya sekaligus yang ada pada hatinya. Justru pada hari ini, tuan-tuan hadirin sidang Jumat yang dihormati dan dimuliakan, walaupun sambutan Maulud sudah terlepas, tapi kita tak pentingkan sambutan itu. Itu hanya sambutan cuti. Yang kita pentingkan sambutan yang tak ada cuti. Sambutan cuti ini kita lupakan sahaja. Dia sambutan satu hari. Yang kita nak pentingkan sambutan tanpa cuti. Sambutan yang tak ada cutinya adalah memahami huda Allah dan menghayatinya. Dia tidak ada cuti. Kita tidak ada cuti dari petunjuk Allah, tak boleh cuti daripada mengikut Rasulullah. Sambutan Maulud, sambutan cuti satu hari. Ramai tersilap, dia rasa hari itu saja nak selawat, hari itu saja kononnya nak cinta Nabi. Tunggu tahun depan pula tak selawat. Kita tak mementingkan sambutan cuti, kita nak pentingkan sambutan tiada cuti. Apa sambutannya?
memahami apa itu huda, dia tidak ada cuti. Menghayati huda Allah, tidak ada cuti baginya. Sampai kita bertemu Allah, petunjuk Allah wajib kita hayati, tidak ada cuti baginya. Itulah yang lebih penting, dan itu juga yang paling mencabar, yaitu menyambut petunjuk Allah yang tidak ada cuti. Tuan-tuan, hadirin sidang Jumaat yang dihormati dan dimuliakan, justru untuk memahami huda Allah guna, mari kita fahamkan diri kita tentang Al-Quran. Justru mari sama-sama kita bertekad dan juga kita berazam untuk pertamanya mendekati Al-Quran dengan cara yang betul. Apakah cara yang betul itu? Pertama sekali, alhamdulillah, seperti yang sama-sama telah kita laksanakan, kita hendak mengenal huruf. Anak-anak kecil, sejak kecil, belum berada di bangku sekolah, sewajarnya diperkenalkan huruf-huruf Al-Quran daripada alif sampai ke ujungnya. Kemudian belajar membaca. Sekarang ada buku-buku Iqra'-nya dengan konsep qiraatinya boleh dimanfaatkan. Kemudian membaca dengan tajwid yang betul, itu juga dituntut. Maka kita sudah mengenal huruf, kita mengenal bagaimana menyambung huruf, kita tahu membaca ayat-ayat dengan tajwid yang betul. Kemudian hendaklah kita mentadabbur Quran. Tadabbur artinya memahami isi-isi Al-Quran. Itu yang kurang berlaku dalam masyarakat. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita asyik dengan huruf, melakukan huruf, mendengarkan huruf, tak pernah berusaha nak faham huruf-huruf yang kita baca. Memahami huruf-huruf yang kita baca, Allah sebutkannya sebagai tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 82. Mereka tak nak ke tadabbur Quran, nak baca saja ke, tak nak tadabbur. Allah bertanya kepada kita. Sekaligus Allah menampaklah orang yang sekadar membaca dan mengaji. Allah menampaklah, kamu tak nak tadabbur ke? Begitu lebih kurang maksud firman Allah surah An-Nisa 82. Tak nakkah mereka tadabbur Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Maka kita hendak mengaji dan mengkaji. Mengaji dah popular dah dalam masyarakat kita, mengkaji yang tak popular. Disebabkan mengkaji tak popular, kita tak begitu kenal huda Allah. Kesannya besar, kesannya kecelakaan, kesannya kejahilan, kesannya pancaroba, kesannya kacau bilau, dan kesannya kita rasa kita betul, sedangkan kita salah. Semoga Allah pelihara kita daripada kejahilan dan juga kecelakaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai mereka yang ada iman, laksanakanlah Islam secara total ataupun sepenuhnya, dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Mereka merupakan musuh yang nyata bagimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa yaqulu al-mustaghfirin wa ya najata